Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pertemuan kita yang lepas kita sama-sama telah pun memperbincangkan di dalam tajuk iaitu hukum membaca surah Al-Fatihah di dalam salat fardu maupun salat sunat menurut keempat mazhab, iaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Maka insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pertemuan kita pada kali ini kita akan sambung kembali perbincangan kita pada halaman yang ke-359. Muka surat 359. Halaman 359 sambung daripada hukum membaca surah. Mana kata lepas Fatihah baca surah. Hukum baca surah menurut pandangan khilaf daripada mazhab-mazhab yang tertentu. Kita tengok dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa, dalam mazhab yang lain juga apa hukumnya. Maka di sini halaman 359 tajuknya hukum membaca selain dari Al-Fatihah.
Fatihah kita tahu yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i kata apa? Wajib bagi makmum yang muwafiq membaca surah Al-Fatihah, dan juga makmum yang masbuk juga wajib membaca surah Al-Fatihah, iaitu wajibnya itu selepas daripada rakaat yang ketinggalan. Mana kata kalau rakaat pertama dia ketinggalan, masuk rakaat kedua yang dia bersama imam, dia kena baca juga surah Al-Fatihah. Itu berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Maka apakah dia hukum membaca surah? Dan apakah dia pandangan-pandangan ulama yang mengatakan tentang masalah tersebut? Baik. Sunnat di sisi ulama Syafi'i, makmum membaca surah atau sebahagiannya sekiranya ia tidak mendengar bacaan imam. Itu dia. Jadi kalau kita ni sebenarnya salat sir ni kan, kalau andai kata imam tu masih lama lagi berdiri, andai kata kita berpeluang nak baca surah, baca. Andai kata dapat 2-3 ayat pun baca, jangan tak baca. Dan jangan sepikan dan jangan sunyikan salat kita. Kalau menurut mazhab Hanafi, mereka tak dibenarkan baca sama sekali, melainkan diam semata-mata. Itu mazhab Hanafi. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, Fatihah hukumnya wajib baca bagi makmum muwafiq dan masbuk selepas daripada rakaat tersebut. Adapun hukum baca surah dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnat baca surah kalau dia tak dengar bacaan imam. Pertama, boleh jadi salat sirriyah, iaitu salat zuhur dan asar. Kedua, barangkali kedudukan dia dengan imam terlalu jauh. Walaupun salat jahar, tapi kedudukan dia dengan imam terlalu jauh, maka dia tak dapat mendengar akan suara imam. Maka pada ketika itu kata ulama, sunat dia baca surah. Fatihah tetap wajib, tapi bila baca surah itu hukumnya sunat. Dapat tak? Baca tu apakah nak habiskan? Tidak. Walaupun dapat 2-3 ayat pun tak mengapa. Contoh apa dia? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Imam rokok, dia pun rokok teruslah, jangan dihabiskan. Kalau dia habiskan, kata ulama, ini boleh mengakibatkan dia dihitung tidak mendapat rakaat. Dihitung tidak mendapat rakaat. Dan pada ketika itu masalah apa dia? Dia mengutamakan hal yang sunat, sedangkan wajib ke atas diri dia mengikut akan imam. Batal tak? Tak batal, kerana imam belum mendahului daripada dia dengan 2 rukun berturut-turut. Sebab saya pernah ada seorang tanya kepada saya, dia kata, begini ustaz masalahnya. Masalahnya apa? Saya tanya. Makmum baca surah, baca surah. Tengah-tengah dibaca surah, imam rakaat. Bukan baca Al-Fatihah, bukan baca surah. Surah pilihan Tengah-tengah dibaca surah pilihan, imam rakaat. Maka sebelum ni dia pernah tanya, dia kata kalau imam rakaat dia kena rakaat. Betul. Tapi andai kata kalau dia tak rakaat, bagaimana status solatnya? Dia kata dia dapat tahu, kata batal solatnya. Saya kata silap. Tak batal solatnya. Rakaat itu baru satu rukun. Sebab dalam masalah at-tabaiyah, ingat tak syarat sah ikut imam yang ketujuh? Yang dimaksudkan dengan at-tabaiyah tu apa dia? Imam tidak boleh mendahului makmum dengan 2 rukun berturut-turut. Bererti bagaimana? Selagi mana imam belum sujud, selagi itulah dia dihitung tidak batal solatnya. Cuma dia tak dapat rakaat lah. Dan perbuatannya itu, apa dia kata ulama? Dihukumkan makruh. Sebab duk sibuk buat benda sunat, sedangkan ada kewajipan untuk ikut imam. Batal tak? Tak batal solatnya, kerana imam tidak mendahuluinya dengan 2 rukun berturut-turut. Itu dia maksud dia. Jadi kena faham betul-betul. Jadi kadang-kadang kita kata batal, kita faham sunat wajib, tapi kita tak memahami pula syarat sah ikut imam. Baik. Jadi mudah fahamnya, untuk surah pilihan, apa jua bentuk surah, kalau kita tak dengar bacaan imam dengan sebab solat sir, ataupun dengan sebab barangkali solat jahar tapi kita terlalu jauh daripada imam, ataupun
pada salat-salat yang jahar juga, tetapi rakaat selepas daripada rakaat kedua, iaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kita habis baca Fatihah, imam tak rakaat lagi, betul? Maka kita diam je. Ramai yang buat begitu. Betul tak? Lepas imam baca Fatihah untuk rakaat ketiga, dia tengok imam tak buat apa-apa, panjang lagi imam tu berdiri kan. Tapi saya tengok kebanyakan daripada jamaah dia diam kan. Dia memilih untuk diam. Sangatlah rugi bila mana salat kita sepikan dengan perkara yang kita sebut sebagai diam. Maka kalaulah anda kata salat maghrib, salat isyak, salat maghrib isyak pada rakaat ketiga dan rakaat keempat, kita dapati imam itu mungkin berdiri pada rakaat ketiga dan keempat itu agak lama, maka kita dah habis baca surah Fatihah, maka jangan sepikan solat kita, jangan kosongkan solat kita, ambil peluang untuk kita baca surah pula. Faham tak? Kerana hukumnya tetap sunat. Sebab apa? Sebab kita tak dengar bacaan imam. Baik. Di sisi ulama Hanafi, dalam mazhab Hanafi apa dia? Mereka berpendapat bahawa tidak harus, makna kata tak boleh. Kan? Baca Fatihah pun makruh tahrim dalam mazhab Hanafi. Apatah lagi baca surah. Kalau Fatihah dah makruh tahrim dalam mazhab Hanafi, maka untuk surah tidak boleh sama sekali di dalam mazhab Hanafi. Tidak harus sama sekali makmum membaca sama ada Al-Fatihah maupun surah. Sebab tu kadang-kadang kita tengok rakan-rakan kita yang bermazhab Hanafi, kenapa dia diam je kan? Itu mazhab Hanafi. Sebab tu penting tak kita belajar? Ya, ada manfaatnya kita berkawan dan bersahabat dengan mereka. Setidak-tidaknya tidaklah kita ni jadi orang yang suka menyalahkan orang tanpa tanpa usul periksa dan tanpa dasar ilmu. Sebab tu kita tengok rakan-rakan kita daripada India, Pakistan, Bangladesh kan, tengok dia diam, dia tak baca, kan? Rupanya mereka ini lebih cenderung kepada mazhab Hanafi. Maka sebab itulah mereka tidak baca surah ataupun tak baca surah Al-Fatihah. Kita tengok pula di sisi mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, sebelum ni kita bincang pasal surah Al-Fatihah, dia kata apa? Kalaulah pada ketika itu dia tak mendengar bacaan imam, dia sunat baca surah Fatihah. Ni mazhab Maliki. Dia tak dengar, mana solat Zuhur Asar ni dia sunat baca Fatihah lah. Tapi kalau dia mendengar suara imam, bacaan imam, dia tak boleh baca Fatihah, hukumnya makruh, tak boleh dibaca kalau dia dengar bacaan imam. Tapi kalau imam berikan ruang kepada dia, imam diam untuk beri ruang kepada dia baca, dia sunat balik baca. Ini dalam mazhab Maliki. Itu untuk surah Fatihah. Adapun untuk surah pilihan, di sisi ulama Maliki pula mereka berpendapat makruh makmum membaca dalam solat jahriyah sekalipun makmum tidak mendengar bacaan imam atau imam sedang saktah. Dalam mazhab Maliki untuk solat jahar sahaja tak boleh baca surah. Solat sir masih lagi boleh. Itu dia. Inilah dia khilaf tentang perbezaan pandangan ulama tentang hukum baca Fatihah pada pertemuan sebelum ni dan bacaan surah selepas baca surah Al-Fatihah. Baik. Di dalam konteks ini terdapat sebuah hadis berikut. Apa hadisnya? An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha fathaqulat alaihi alqira'ah falamma sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah wallahi qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an fa innahu la salata liman lam yaqra' biha." Hadis rawahu Tirmizi dalam kitab salat. Wa fi lafzi fala taqra'u bi syai'in minal Qur'ani idza jahartu bihi illa bi ummil Qur'an. Hadis rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Daruqutni wa kulluhum thiqat. Bermaksud daripada Ubadah bin As-Samit berkata, pada suatu pagi Rasulullah SAW telah mengimami salat subuh. Dan baginda merasa sukar di dalam pembacaannya. Apabila selesai salat, baginda bersabda,
Aku dapati kamu semua membaca di belakang imam. Ini makna kata apa tuan-tuan? Waktu imam baca, dibaca. Jadi suara bertindih dekat situ. Jadi itu mengganggu proses bacaan imam. Kan? Imam baca, dia baca. Imam baca, makmum baca. Makmum pula bila dengar suara imam kuat, dia nak fokus pula, dia angkat sikit suara supaya dia boleh dengar pula. Jadi berlaga kat situ tuan. Jadi inilah yang mengakibatkan baginda Nabi SAW terganggu dari segi sudut bacaan. Sebab itulah kita sebut di dalam mazhab Syafi'i untuk mengelakkan daripada timbul masalah ini. Hadis sebut memang jelas. Sebab tu Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Adhkar, sunat bagi imam lepas dia baca surah Al-Fatihah, dia diam seketika sekitar 20 ke 30 saat. Tujuan dia apa? Supaya tak berlaku masalah ni lah. Pertindihan suara, imam nak baca, makmum pun nak baca dalam solat jahriyah. Kan? Apabila selesai salat, baginda bersabda, aku dapati kamu semua membaca di belakang imam. Kan? Tuan-tuan, baru ni viral satu video kan, tentang masalah tak baca surah Al-Fatihah. Kan? Tapi saya kata pendapat tersebut itu bukan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, saya kata. Kan? Dan yang menyatakan tu pun ustaz tu terkenal, saya tak nafikan lah. Dan dia dibincang daripada kitab tersebut. Tapi masalah hadis ni adalah cara kita memahaminya tuan-tuan, itu agak berbeza sedikit. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, imam itu sunat saktah, diam. Sebab apa? Sebab ni tuan-tuan, tak nak berlaku masalah ni. Adakah dalam mazhab Syafi'i menolak hadis ni? Tak, mereka tak menolak hadis ni tuan-tuan. Mereka malah mengguna pakai hadis ni, dan dalam memahami masalah tersebut mereka beramal dengan hadis dan juga beramal dengan apa yang telah diijtihadkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada orang cakap lah, kan, dia kata mazhab Syafi'i ni tak guna hadis ni ke? Kita kata pakai, tetap guna, tapi cara kita faham hadis tu nak kena betul. Boleh faham? Baik, berkata Ubadah, kami berkata, wahai Rasulullah, ya benar demi Allah. Mana berlagalah, Nabi baca, sahabat baca dia dah kat belakang. Kan? Bersabda Rasulullah SAW, janganlah kamu lakukan yang sedemikian, iaitu membaca di belakang imam, melainkan surah Al-Fatihah sahaja. Makna kata di sini, kalaulah imam itu sendiri tak memberikan ruang kepada makmum untuk baca surah Al-Fatihah, maka makmum dalam mazhab Syafi'i masih lagi boleh baca surah Fatihah tak? Boleh. Hukumnya makruh tak? Tidak sama sekali. Imam baca surah, makmum baca surah Fatihah, berlaga kat situ. Makruh tak? Tak makruh. Yang makruh apa? Imam tengah baca surah, makmum sama-sama baca surah dengan imam selain daripada surah Fatihah. Ini makruh kata ulama. Ataupun imam baca dipakai ikut pun tak boleh. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bila kita mendengar bacaan imam, kita diam saja, dengarkan sahaja bacaan imam, dan itu hukumnya sunat. Sunat bila mana kita baca? Bila kita tak dengar bacaan imam tadi. Di dalam hadis ni disebut secara jelas. Tapi sebab apa di dalam disebutkan dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i bahawasanya imam itu sunat diam lepas baca Fatihah. Tak nak berlaku perkara yang begini. Walaupun Nabi kata boleh baca surah Fatihah, jamaah boleh baca surah Fatihah, boleh, tak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah, khawatir takut imam nanti lupa ayat, sebab imam terdengar bacaan surah Fatihah makmum. Dan sebab tu imam dia kena ada sifat tolak ansur. Waktu imam baca, makmum boleh diam betul, dan waktu makmum baca, imam diam sebentar. Dan ketika itulah yang kita sebut bukan imam diam sahaja je, tak. Imam sunat berzikir atau berdoa ketika dia diam itu tadi, tapi cukup sekadar untuk dia sahaja yang dengar. Baik, sesungguhnya tiada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Makna kata, maksud tiada salat ini bukan tak salat, tapi tidak sah. Juga hadis lain kata apa? La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak dihitung ataupun tak salat ataupun tak dikira sah salat seseorang itu kalau dia tak baca surah Al-Fatihah. Boleh?
Baik, di dalam lafaz yang lain pula, janganlah membaca sesuatu dari Al-Quran jika imam membaca secara jahar, iaitu kuat atau bersuara, melainkan Al-Fatihah. Tak boleh baca yang lain melainkan baca surah Al-Fatihah semata-mata. Itu kalau salat jahriyah. Salat jahriyah ni salat apa? Subuh, maghrib dan isya. Jelas? Juga boleh diamalkan permasalahan ini di dalam salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih. Apa yang diamalkan? Banyak imam tak amal, tuan-tuan. Solat sunat tarawih ni apa dia? Lepas takbir terus baca Fatihah, doa iftitah pakat langgar tak baca. Saya sebut dah banyak masalah ni. Sebab dia kata apa? Nak cepat. Saya kata tarawih tu maksud dia apa? Bukan nak cepat. Tarawih tu maksudnya berehat-rehat. Bila berehat-rehat, maka janganlah tergesa-gesa. Doa iftitah pun jangan ditinggalkan, kerana doa iftitah ni tuntutannya sangat kuat. Bukan kecil, tuntutannya sangat kuat. Kan? Jadi bila salat sunat tarawih itu, buatlah sekali doa iftitah. Habis tu baca Fatihah. Lepas Fatihah imam pula tak nak diam sebentar, terus pakat baca surah. Saya dah sebut dah masalah ni. Walaupun seorang imam itu baca surah yang panjang sekalipun, maka sebaiknya dia diam selepas dia baca surah Al-Fatihah. Walaupun pada pagi Jumaat tadi dia baca surah As-Sajadah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua, bila lepas dia baca Fatihah, dia diam sebentar. Tujuan dia apa? Beri ruang kepada makmum untuk baca Fatihah. Tujuan dia apa? Lepas makmum dah habis baca Fatihah, dia pula baca surah, makmum pula dapat kelebihan mendengar bacaan dia pula. Taklah bertindih dekat situ. Ada yang kata, dia kata kalau surah pendek dia bagi ruang baca, kalau surah panjang tak payah pun tak apa. Saya kata itu pemikiran yang salah sama sekali. Tak kira sama ada surah pendek ataupun surah panjang yang kita baca, lepas imam baca Fatihah, diam dulu. Dia faham? Sebab saya pun kadang-kadang perhatikan juga kebanyakan para imam yang jadi imam salat pada hari Jumaat, dia nak baca surah As-Sajadah. Kalau nak baca surah As-Sajadah, saya sebut jangan ambil separuh-separuh. Sebab sunnah Nabi bila baca surah, Nabi tak akan baca separuh surah, Nabi akan baca surah penuh. Saya sebut banyak dalam hadis-hadis disebut. Contohnya apa? Ketika Qiyamul Lail, baginda SAW baca surah Al-Baqarah habis daripada ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian baginda SAW baca surah An-Nisa, kemudian baca surah Ali Imran. Kan? 3 surah untuk satu rakaat sahaja. Kan? Jadi pada hari Jumaat, siapa yang nak baca surah As-Sajadah, saya sebut baca rakaat pertama habiskan. Jangan rakaat pertama ayat 1 sampai 20 je, rakaat kedua 21 sampai 30, rugi. Sebab sunnahnya apa dia? Surah As-Sajadah 30 ayat, maknanya kata rakaat pertama habiskan terus 30 ayat, rakaat kedua ambil surah Al-Insan. Berapa ayat? 31 ayat saja surah Al-Insan. Jadi total untuk subuh Jumaat kita baca 61 ayat sahaja, tuan-tuan. 61 ayat sahaja. Panjang ke? Tak panjang, tuan-tuan. Kenapa saya kata tak panjang? Sebab orang rasa panjang sebab dia dah biasa imam baca pendek-pendek. Sebab tu bila satu masa imam baca panjang, dia berdengus kat belakang, kan? Dia suruh imam cepat. Kan? Di sini setiap minggu baca ke atau gila-gila? Hari Jumaat. Ada setengah tempat dia minggu pertama baca, minggu kedua tak baca, minggu ketiga baca, minggu keempat tak baca. Kalau sini baca tak? Tiap-tiap minggu. Alhamdulillah. Kekalkan. Tapi bukan kita menganggap ia sebagai wajib, tidak. Tapi sebab kita nak dapat fadilat yang terbaik, iaitu menghidupkan sunnah Nabi SAW. Secara tak langsung, orang yang mendengar, dia akan boleh secara tak langsung untuk ingat. Dan dia boleh hafal sedikit demi sedikit. Kalau tiap-tiap minggu dia pergi sembahyang subuh jamaah, dia boleh dapat dan dia boleh tangkap surah tersebut. Kan? Sebab satu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada pendengaran kita ni, tuan-tuan, apa dia? Telinga kita kalau dengar dengan fokus, maka
kita boleh ingat. Tuan-tuan bawa kereta, duduk dengar radio, dengar lagu, kita pun boleh jadi hafal, tuan-tuan. Tapi takkan ayat Quran tak boleh nak hafal. Kata ulama, kalau tak boleh nak hafal, kena tengok, cek hati kita. Sebab barangkali hati kita tu ada masalah. Sebab ayat Quran tak boleh nak masuk dalam hati kita, kan? Tak boleh nak masuk dalam hati kita. Jadi barangkali ada masalah, lagu boleh masuk, tuan-tuan, dalam akal fikiran kita, dalam hati kita, kan? Tapi ayat Quran tak boleh nak masuk. Imam baca tiap-tiap minggu surah As-Sajdah 2-3 ayat pun tak pernah masuk dalam hati. Allahu Akbar. Ambil perhatian kat situ, jaga-jaga. Jadi ini tentang hadis yang pertama, dalil yang menunjukkan di dalam mazhab Syafi'i wajib baca surah Al-Fatihah. Kena, tak dapat tidak, kena baca. Bagi makmum yang muwafiq atau makmum yang masbuk, tapi masbuk rakaat selepas daripada itu. Maknanya kata apa? First, kalau dia masuk, dia tak dapat baca Fatihah, dia terus rakaat. Lepas daripada tu, dia wajib baca Fatihah. Bukan seperti mana yang kita faham adalah bahawasanya bagaimana ramai faham. Bila kata masbuk je, dia kata apa? Semua rakaat dia tak payah baca Fatihah, dia kata. Itu satu pemahaman yang silap. Baik. Mengenai masalah saktah, tadi masalah baca surah Fatihah, betul? Ni masalah saktah. Lepas apa? Lepas doa iftitah, diam, kan? Itu saktah pendek lah. Lepas diam, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu diam lagi. Lepas tu baca surah Al-Fatihah. Lepas tu diam lagi. Lepas tu baru sebut amin. Lepas tu diam lagi. Ini panjang sikit saktah dia, kan? Bagi ruang kepada makmum baca surah Fatihah. Lepas tu baru baca surah. Lepas baca surah, diam lagi. Yang diam ni kita maksudkan, inilah yang dimaksudkan dengan saktah, yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Maksud saktah itu ada dalil tak? Ya, ada. Mengenai masalah saktah, yang ini diam pula, hadis Anil Hasani qala Samuratu hafiztu saktataini fi salah, saktatun idza kabbara al-imamu hatta yaqra, wa saktatun idza faragha min fatihatil kitab wa suratin inda ar-ruku'. Qala fa ankara dzaka, yani dzalik alaihi Imran bin al-Husain. Qala fa katabu fi dzalika ila al-Madinati ila Ubay fa saddaqa Samurah. Hadis rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Darimi wa Ahmad. Bermaksud, daripada Al-Hasan berkata, telah berkata Samurah, aku telah ingat benar dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu 2 kali diam di dalam salat. Ini saktah. Nabi waktu salat, Nabi pernah diam 2 kali dalam salat. Ini dimaksudkan salat jahar lah. Pertama, bila? Selepas takbiratul ihram imam hingga ia mula membaca Fatihah. Waktu inilah diamnya imam. Lepas takbir imam diam, baru imam baca Fatihah. Inilah yang kita katakan baca doa iftitah, diam. Baca at-ta'awuz, diam. Baru baca surah Al-Fatihah. Tapi peraturan ini kebanyakan imam-imam langgar, tuan-tuan. Dia langgar. Sedangkan hadis dah sebut secara jelas. Nabi diam pada 2 tempat. Pertama, lepas takbir dan sebelum baca Fatihah. Perantaraan itu Nabi diam. Dan diam itulah Nabi baca doa iftitah, kemudian diam, kemudian baca at-ta'awuz, yakni a'udzubillah, kemudian diam, kemudian barulah sahabat mendengar suara baginda SAW membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua saktah dia apa? Setelah selesai membaca Al-Fatihah, dan begitu jika selepas selesai membaca surah keseluruhannya, apa dia? Lepas baginda SAW baca Fatihah, jamaah sebut amin, Nabi diam. Yang itulah kata ulama, diam Nabi itu yang lama, tuan-tuan.
Sebab bagi ruang kepada makmum baca surah Al-Fatihah. Lepas tu barulah baginda SAW baca surah. Lepas baginda SAW baca surah sebagai contoh, minal jinnati wan nas, baginda diam kejap. Allahu Akbar. Tujuan kata Imam Nawawi apa dia? Untuk membezakan di antara bacaan surah dengan takbir nak raqaq, takbiratul intiqal yang nak kepada raqaq. Sebab tu minal jinnati wan nas, diam kejap. Allahu Akbar, bukan minal jinnati wan nas Allahu Akbar. Ramai yang buat begini, ramai juga yang buat begini. Habis surah dia terus takbir, dia tak diam kejap. Jadi itu menyalahi daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imran bin Husain telah menyalahkan perbuatan Samurah itu. Berlaku pada sahabat namanya Samurah. Maka Imran bin Husain dia cuba menyalahkan. Dia kata, ini ada ke? Kan? Kisah ni berlaku. Al-Hasan cerita satu ketika Samurah jadi imam, dia baca macam mana Rasulullah buat ni, iaitu dua tempat saktah yang saya jelaskan tadi. Maka bila berlaku keadaan begitu, Imran bin Husain dia menyalahkan perbuatan Samurah itu. Lalu mereka telah menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab. Jadi Samurah pun menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab, Imran pun telah menulis surat kepada Ubay bin Ka'ab, nak tanya betul tak masalah ni, betul tak perbuatan Samurah ni, ataupun menyalahi. Yang berada ketika itu Ubay bin Ka'ab berada di Madinah mengenai perkara yang berlaku tadi. Walau bagaimanapun Ubay bin Ka'ab telah membenarkan perbuatan Samurah itu. Benar, Nabi pernah buat begitu, tuan-tuan. Jadi atas sebab itulah kita dalam mazhab Syafi'i berpegang kepada masalah begini. Bukan pakat langgar je, nak cepat dia kata. Maslahah salat gitu. Kalau maslahah salat kita raikan ke semua perkara sunat, jangan ditinggalkan. Ada orang bila jadi imam dia kata benda sunat boleh tinggal, dia kata. Saya kata orang begini, orang yang meninggalkan perkara-perkara sunat ini, dia adalah orang yang tak memelihara akan sunnah Nabi SAW. Dia tak menjaga. Sedangkan para ulama sangat menitik beratkan tentang hal-hal yang sunnah. Al-Khattabi berkata, hanya senya Rasulullah SAW saktah itu adalah untuk memberi peluang kepada makmum membaca Al-Fatihah, iaitu selepas baca Fatihah Nabi diam. Tujuannya adalah Nabi nak beri ruang kepada makmum baca surah Al-Fatihah dan tidak berlaku pertembungan, ini pertindihan suara antara imam dengan makmum, supaya makmum tidak sama-sama sibuk membaca ketika imam sedang membaca surah. Saya dah sebut dah tadi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang diriwayatkan daripada Al-Ashab, apa kata Imam An-Nawawi? Hadis ini juga menunjukkan imam diam seketika sekadar waktu makmum membaca surah Fatihah. Waktu imam diam tu inilah yang dikatakan saktah yang panjang. Lepas imam baca Fatihah, lepas sebut amin, imam diam. Waktu imam diam ini kadar dia berapa lama? Kadarnya yang disebut adalah boleh makmum baca surah Fatihah. Maka di sini nak letak berapa saat? 20 saat ke 30 saat sudah memadai, iaitu makmum baca surah Al-Fatihah dengan kadar kelajuan dan kecepatan yang sederhana. Waktu tersebut imam nak diam ke buta ataupun diam tak tahu, diam dia? Tidak. Maka kita kata imam pada saat dia diam itu dia sunat membaca ataupun berzikir atau berdoa. Sambung. Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat mustahab imam saktah pada 3 tempat, iaitu kata Imam Syafi'i sendiri adalah sunat bagi imam itu berhenti pada 3 tempat. Pertama, sebelum doa iftitah. Sebelum doa iftitah Allahu Akbar, diam dahulu baru baca doa iftitah, ni kata Imam Syafi'i. Kedua, bila lepas baca surah Al-Fatihah diam lagi, tapi diamnya panjang sikit. Ketiga, sebelum rakaat, iaitu setelah baca surah macam tadi minal jinnati wan nas, diam kejap, Allahu Akbar. Ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Berkata pula ashabur ra'yi, iaitu Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, dan juga Al-Imam Malik, saktah bagi imam itu makruh hukumnya. Khilaf dalam mazhab Syafi'i, iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, imam itu makruh saktah, tak boleh saktah. Berdasarkan ada dalil lain, tapi kita tak baca dalil tersebut, kan? Kerana kita bincang apa yang terdapat dalil dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu sahaja tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya harapnya jelaslah lepas ni. Jadi lepas ni kalau siapa sahaja yang ditugaskan menjadi imam, tak kira siapa sekalipun, kalau tuan-tuan dilantik jadi imam, tolong jaga sunnah ni baik-baik. Jangan sampai sunnah ni hilang. Jangan sampai satu masa anak kita dia tak kenal ini sunnah, dan dia menganggap itu bukan sunnah, dan dia menganggap itu perkara yang baharu, sedangkan ia bukan baharu, ia dah diamalkan 1400 tahun dahulu. Cuma kita hari ni rasa ganjil, rasa janggal sebab kita tak pernah amal dan kita tak pernah tahu, lantaran kita kata ini benda baru dan kita kata ini bid'ah pula. Sedangkan ia termaktub dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi cukup sekadar tu. Ada soalan nak tanya, boleh tanya, silakan. Kawan-kawan saya sama juga pasti tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi saya rasa pada saya tak layak jadi imam. Satu. Yang kedua, kawan saya tanya, dia datang sembahyang, imam baca surah, tapi surah tu surah pendek. Jadi bila dia terlambatlah, bila dia takbiratul ihram, dia membaca Fatihah, tapi belum habis Fatihah, baru separuh Fatihah imam rukuk. Jadi adakah dia nak ikut rukuk ataupun habiskan Fatihah? Baik. Yang ketiga. Ketiga. Boleh silakan. Yang ketiga, imam bayang biasalah 4 rakaat. Jadi makmum datang, makmum ni musafir. Jadi adakah dia boleh kasarkan sekali dalam sembahyang dia tu, 2 dengan asar kali ni. Maknanya rakaat yang kedua ayat dia habiskan salam, lepas tu dibangun semula, dia buat asar pula, berimam dengan imam. Boleh atau tidak? Baik. Tapi yang saya tahu tak boleh. Baik. Soalan pertama tanya, kalau imam tak baca doa iftitah ni sebenarnya layak ke tak layak jadi imam? Saya jawab belum layak lagi, bukan tak layak, tapi belum berkelayakan lagi. Belum berkelayakan lagi. Sebab apa? Sebab sampai dia dah baca doa iftitah baru dia boleh layak baca. Bukan sekadar doa iftitah je tuan-tuan, tapi banyak lagi kriteria imam yang kita kena tengok, kita kena lihat, kan? Antara ini doa iftitah lah. Jadi kalau dia tak boleh baca doa iftitah, kita kata tangguhkan. Bukan tak boleh jadi imam, boleh, tapi tangguhkan dahulu. Cari orang yang boleh baca dahulu. Andai kata dia tak pandai baca doa iftitah, tangguhkan dahulu, kan? Dia dah pandai baca doa iftitah, baru kita ambil dia sebagai imam, kan? Boleh? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kita sebagai makmum, maka bila mana kita sampai imam sedang baca surah, dan kebetulan imam baca surah pendek dan kita pun takbir, dan kebetulan pada ketika itu kita hanya sempat membaca sebahagian daripada surah Al-Fatihah, maka imam telah rakaat, maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita tak sempat untuk rakaat bersama-sama imam, maka teruslah kita rakaat pada ketika itu. Kalau tidak, nanti kita tak dapat rakaat. Tapi kita kategori apa? Makmum masbuk yang mendapati imam ketika imam sedang berdiri. Sebab kalau separuh Fatihah nak habiskan, kalau imam rokok sudah jadi barang pastinya imam akan i'tidal, baru kita habis baca Fatihah. Jadi itu pun masbuk juga, tapi dah tak dapat rakaat lah. Kita kena top up rakaat tersebut lepas imam salam. Tapi kalau kita buat lepas imam rokok, kita terus rokok, tak perlu top up lagi dah. Kan, itu pilihan lah. Baik, soalan ketiga. Ya. Ini lanjutan daripada yang itu tadi. Ya. Kalau imam tu laju, Ya. bukan masbuk. Ya. Baik. Tapi imam tu laju, kita baca Fatihah ni agak lambat sikit lah. Baik, pertengahan lah. Surah pendek. Ya. Dia dah rukuk. Okey. Kita belum habis lagi Fatihah. Ya. Adakah kita
wajib baca Fatihah ataupun rokok saja dengan imam. Baik. Disebutkan dalam kitab Sabil Al-Muhtadin. Soalan ni tadi apa? Sebenarnya makmum tak laju, makmum ikut daripada awal. Dia follow imam daripada awal, iaitu daripada mula takbir, imam takbir, dia pun takbir. Maka bila mana imam baca Fatihah, dia diam. Tapi bila dia nak baca Fatihah, imam baca surah Al-Ikhlas ataupun Al-Kautsar, tiba-tiba imam baca pendek, imam terus rakaat. Dia habis baca Fatihah, tak habis lagi baca Fatihah. Maka kata ulama, makmum kategori ini termasuk dalam kategori salasah arkani maqsudah. Siapa yang pernah belajar, dia tahulah 3 rukun panjang yang dimaksudkan. Apa dia? Dia dibenarkan terliwat dengan 3 rukun panjang, iaitu 1 kali rakaat dan 2 kali sujud. Selagi mana imam tak bangkit daripada sujud dan yang kedua dia sempat untuk rakaat bersama imam, dia dihitung dapat rakaat. Sama salasah arkani maqsudah, faham kan? Okey, baik. Jelas Ya. Ya. Tapi saya rasa kan dalam sufi disebutkan bahawa rukuk bersama imam. Jadi kalau kita tak rukuk bersama imam, kita ikut 3 rukun fi'li. Saya rasa tak, saya tak pakai. Maksudnya tak boleh tak pakai, kena pakai. Kan ini bukan masbuk, tamam. Ni tamam. Yang masbuk rakaat pertama aja. Dia kena pakai, dia kena rakaat, tapi rakaat kedua dia akan kembali balik pada asal, wajib baca Fatihah. Tapi masalahnya apa? Dia tak habis baca Fatihah lagi, imam dah rakaat. Sedangkan hukum baca Fatihah bagi makmum wajib. Kalau dia rakaat, batal solat dia. Sebab itulah ulama kata dia dibenarkan terlewat berdasarkan hadis yang tertentu. Dia dibenarkan terlewat dengan 3 rukun panjang yang dimaksudkan, iaitu 1 kali rakaat dan 2 kali sujud. Kalau dia rakaat pada ketika itu, ini pendapat yang mutamat dalam mazhab Syafi'i, batal solat dia. Siapa nak tanggung solat dia batal? Kalau dia tak tahu, kita tak boleh nak cakap apalah, dimaafkan syarak. Kan? Tapi kalau dia tahu, dia buat, batal. Pilih nak batal ke nak ikut imam. Nak habiskan Fatihah ke nak solat kita batal. Jadi pilihan salah searkan maqsudah, dia tak boleh kata nak pakai, tak boleh. Dia kena guna pakai. Sebab ini hukum dalam kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Boleh faham Cuma salah searkan maqsudah tak dipakai bila apa? Yang tadi. Yang masuk imam habis baca surah, dia baru separuh Fatihah. Yang tu baru gugur Fatihahnya. Tanggungjawab dia baca Fatihah gugur, tapi itu pun pada rakaat yang awal sahaja. Bila dia bangkit berdiri dengan imam berdiri, dia pun berdiri pada rakaat seterusnya. Imam baca Fatihah, dia diam. Lepas tu imam baca surah, dia wajib juga baca Fatihah. Dia kena habiskan. Kalau imam cepat sekalipun, dia kena habiskan. Boleh jelas? Faham sebab tu dia ada perbezaan masalah kat situ Jadi soalan dia rentetan macam ni. Baik, soalan ketiga tentang apa? Tentang orang yang musafir. Masalah musafir ni pun saya dah jawab pada pertemuan sebelum ni. Dia musafir, dia datang ke tempat orang yang sedang bermukim. Maka pada ketika itu dia lihat ada imam ratib baru sedang solat zuhur 4 rakaat. Maka kata ulama, sebaiknya dia ikut imam itu dengan solat 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Bukan bermakna tak boleh terus. Itu yang kata ulama tak dibenarkan bagi menghormati orang yang sedang salat di situ. Dan imam yang salat dengan salat yang tamam. Faham tak? Tapi kalau dia buat sebaliknya, imam buat 4, dia buat 2, boleh tak? Boleh, tapi khilaful aula. Saya dah sebut masalah ni dah. Hukumnya khilaful aula, yakni menyalahi yang lebih utama. Apa maksud menyalahi yang lebih utama? Yang bermaksud yang lebih utama itu, imam salat zuhur 4 rakaat, dia pun salat zuhur 4 rakaat. Yang menyalahi apa dia? Imam 4, dia 2. Khilaful aula di situ. Tapi boleh buat tak? Boleh, masih boleh lagi. Cuma perkara ini ditegah oleh para ulama. Kerana apa? Kerana tak nak timbulnya fitnah. Dan tujuan kita bila masuk tempat orang, hormat orang punya tempat. Sebab tu kita kena ikut 4 rakaat, supaya tidak menyalahi. Sebab Islam ajarkan kepada kita dengan penuh adab, tuan-tuan. Masuk tempat orang pun jangan buat ikut suka. Tu maksud dia kisah. Habis kita salat 4 rakaat dengan imam, kita bangkit nak buat asar, bolehlah buat qasar 2 rakaat. Jamak qasar pula asar kepada zuhur, iaitu secara 2 rakaat. Soalannya, saya tanya tuan-tuan balik, bagaimana nak buat salat sunat qabliyah dan ba'diyah untuk salat orang dalam keadaan musafir? Pernah belajar tak? Nak buat salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Tak buat. Allahu Akbar, rugi.
Islam sendiri pun dalam kita keadaan musafir sekalipun menuntut kepada kita untuk buat solat sunat rawatib. Islam ajar. Kita kalau biasa musafir memang pakat tinggal lah rawatib kan. Sebab tu kita tak pernah tahu dan kita tak nak ambil tahu. Baik, saya jelaskan sikit Zuhur dan Asar. Untuk Zuhur dan Asar. Zuhur dan Asar kalau kita buat jamak qasar Zuhur dan Asar, pertama sebelum kita buat solat fardu Zuhur, solat qabliyah Zuhur dahulu. Buat solat qabliyah Zuhur. Qabliyah Zuhur ada berapa rakaat? Sebenarnya 4. Tapi banyak tempat buat 2, rugi. Saya pun sendiri cakap buat 4. Mana-mana tempat saya kata buat 4. Jangan buat 2. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat yang pertama itu muakkadah, 2 rakaat yang kedua itu ghair muakkadah. Habis solat sunat rawatib qabliyah Zuhur, kemudian baru solat Zuhur. Kalau anda kata dia ikut imam tamam, ikutlah imam tamam. Habis daripada solat fardu Zuhur, dia terus solat fardu Asar 2 rakaat secara jamak qasar. Habis dia solat fardu Asar, barulah dia solat sunat ba'diyah Zuhur dan ba'diyah Asar, qabliyah Asar. Itu kaedah disebut oleh para ulama. Apakah solat sunat tersebut dihitung tak dikira kerana masuk pada waktu yang tak boleh solat? Tuan-tuan, bukan semua solat yang tak boleh solat lepas Asar dan lepas subuh. Tak semua solat. Solat yang terikat dengan waktu dia boleh solat lagi. Malahan kalau kita qada solat rawatib lepas Asar pun boleh. Tak jadi masalah. Cuma kita dah biasa dengar tak boleh solat lepas Asar. Kita dengar tu je betul. Tapi kita tak dengar pula penjelasan yang lain lagi. Ada yang dibolehkan. Boleh faham? Jadi cara solat sunat rawatib bila mana kita berada dalam keadaan kita musafir, begitulah kaedahnya. Qabliyah Zuhur dahulu, solat Zuhur, solat Asar, ba'diyah Zuhur, qabliyah Asar. Itu cara dia. Kalaulah kita lakukan solat sunat Maghrib dan Isyak, yang ni diguna pakai tak kira sama ada jamak takdim atau jamak takhir untuk Zuhur tadi. Kalau kita buat jamak takhir, kita buat Asar dulu kan. Sebelum Asar tu kita buat qabliyah Zuhur dahulu. Baru solat Asar, baru Zuhur, kemudian ba'diyah Zuhur, ba'diyah qabliyah Asar. Sama je kaedah dia. Kalaulah kita buat solat sunat solat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah Maghrib dan Isyak, pada kita buat jamak qasar iaitu jamak takdim atau jamak takhir, maka pada waktu Maghrib, solat Maghrib, solat Isyak, baru qabliyah Maghrib, ba'diyah Maghrib, qabliyah Isyak, ba'diyah Isyak, baru solat sunat witir. Itu kaedah dia. Isyak sama juga kalau buat jamak takhir, kaedah dia pun sama juga. Tapi kita jarang buat perkara tersebut, sebab tu kita kurang didedahkan dengan masalah tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Baik. Yeah. Jadi ikut Zuhur lah. Jadi dipendekkan Zuhur dia, tu saya kata tak boleh. Dipendekkan Zuhur dia buat jamak 2. Lepas tu bila sampai ayat yang awal tu dia salam, buat Asar pula. Saya kata tak boleh. Tapi ada ustaz kata boleh. Tu saya kata boleh. Boleh. Tadi saya jawab boleh. Dia kata makmum sama. Boleh. Saya kata saya dah jawab boleh. Cuma khilaful aula. Menyalahi yang lebih utama, tapi tak sampai kepada makruh. Kalau dia nak, dia kena mufarakah. Yang tu jawabnya kena mufarakah. Sebab imam 4. Imam ramah. Ya, saya tahu. Kita datang 2 sama, lepas tu buat lagi 2 boleh. Ya, boleh. Tapi kita tak boleh ikut imam 4 terus buat 2. Dia namanya salam. Kita salam, kita Zuhur, kita bersalam. Lepas tu buat Asar pula. Ya. Tadi takbir semula. Ya. Adakah itu boleh? Boleh. Boleh. Tapi hukumnya boleh juga. Allahu Akbar. Saya dah jawab boleh. Cuma tak kurang afdal. Masalah tersebut kurang afdal. Dan kalaulah berlaku ketika imam ratib sedang solat, itu ditegah. Tegah maksud dia apa? Ada sebab dia. Tapi kalau dibuat juga salah tak? Tetap tak salah. Tetap tidak salah. Jadi Ustaz kata tu boleh, betul lah ya? Betul lah. Saya kata tak boleh. Cuma hukumnya di sini betul lah tu jawapannya. Jawapannya betul juga. Tapi kalau dibuat juga salah tak? Batal tak? Tak batal. Cuma permasalahan ini tak digalakkan dibuat begitu. Faham tak? Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan ada setengah tempat bila dia tahu kita musafir, dia utamakan kita jadi imam.
Dia solat tamam, dia ikut kita supaya tak nak berlaku masalah ni. Lepas kita salam, dia boleh bangkit tambah rakaat supaya tak berlaku pertembungan. Jelas? Jadi masalah ni saya jamin memang akan berlaku kekeliruan dan dia akan bertambah pening. Yang tak boleh apa dia, saya kata, solat janazah ikut solat zuhur, ini memang tak boleh. Solat gerhana ikut solat zuhur, itu pun tak boleh, kerana dah berbeza peraturan solat. Tapi peraturan solat tadi berbeza tak? Tetap tidak berbeza. Cuma dia nak buat bagaimana? Imam solat rakaat pertama, dia ikut rakaat pertama. Imam rakaat kedua tahiyat awal, dia terus duduk tasyahud akhir. Imam bangkit berdiri, dia niat mufarakah dan dia terus salam. Itu je cara dia. Imam bangkit berdiri rakaat ketiga, dia pun bangkit lagi, takbir lagi untuk solat asar pula secara jamak, tapi dia ikut imam. Boleh, tak jadi masalah, boleh. Bukan sekadar itu saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan musafir, tuan-tuan pergi tempat orang yang sedang solat tarawih, tuan-tuan boleh buat begitu solat Isyak. Tapi saya tak nak cerita masalah tu, lagi pening kalau saya cerita nanti. Tapi ambil yang ni dahulu. Sebab nanti kalau tuan-tuan, satu masa saya akan ceritakan juga orang yang solat tarawih, kita solat Isyak, imam solat tarawih, kita nak ikut dia bagaimana. Sebab kita nak berhasilkan fadilat jamaah untuk diri kita. Takkan kita nak solat seorang diri, nampak janggal kat situ. Maka kita ikut dia. Malahan pada ketika itu nanti imam dah tayat akhir, kita duduk tasyahud awal dan ketika imam berdiri baru kita berdiri. Itu ada kaedah dia. Tapi nanti saya akan cerita insya-Allah. Tapi bukan sekarang lah. Baik. Saya jawab satu soalan. Ustaz, saya ada kemusykilan. Semasa solat berjamaah, sewaktu imam baca surah, satu surah, ini surah Waqiah dalam solat subuh, saya terikut baca dengan perlahan. Adakah solat saya itu sah atau bagaimana keadaannya? Jawabnya solat sah tapi makruh, itu je. Imam solat subuh baca surah Waqiah. Jadi dia tengah asyik sangat dengan bacaan imam, dia pun terikut bacaan imam. Kalau tak sengaja tak mengapa, tapi kalau sengaja dia ikut bacaan imam, maka kata ulama di sini solat ni masih sah tapi dihukumkan makruh. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu saja. Ya. Kalau sengaja dia baca, hukumnya makruh. Ikut imam baca, hukumnya makruh. Jadi yang sunatnya apa? Diam sahaja. Tapi kalau dia tak sengaja, kata ulama, dimaafkan syarak. Tak mengapa. Boleh? Baik. Jadi cara dia macam mana? Lebih baik diam. Sebab kita dengar bacaan imam, bukan kita tak dengar. Kita dengar bacaan imam. Bila kita dengar, maka kita tak disunatkan untuk baca surah. Tapi Fatihah wajib baca. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekadar itu saja untuk kita pada hari ini. Yang baik adalah datang daripada Allah dan yang buruk adalah datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya baik dan buruk adalah datang daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna fahman النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.